Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi kali ini cikgu akan mengajar topik pecahan tahun 4. Baik, cikgu buat sedikit ulang kaji. Berkenaan nombor bercampur dan pecahan tak wajar. Jadi di sini kita lihat yang pertama ni adalah nombor bercampur. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor bercampur? Nombor bercampur ialah gabungan. Yang depan ni adalah nombor bulat. Gabungan nombor bulat, dan yang di belakang ni ialah pecahan wajar. Jadi nombor bercampur ialah gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Jadi kita lihat di sini, ini merupakan nombor bercampur. Mudah je. Cikgu buat sikit ulang kaji ya. Kemudian yang kedua ni adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar senang je kita nak kenal dia, iaitu atas lebih besar daripada bawah. Pecahan tak wajar ni atas lebih besar daripada bawah. Jadi kita kena pasti dengan cara pengatas lebih besar daripada bawah. Banyak contoh pecahan tak wajar. Contoh 3/2, 7/5. Sekiranya atas lebih besar daripada bawah, kita panggil dia sebagai pecahan tak wajar. Baik, cikgu teruskan kepada subtopik yang berikutnya. Tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Baik, cara dia ialah dengan cara bawah darab depan tambah atas. Bawah darab depan tambah atas. Jadi bawah darab depan 4 darab 3, kita dapat 12. Kemudian 12 kita tambahkan dengan 1, kita akan dapat 13. Jadi jawapan bagi soalan ni, tukarkan kepada pecahan tak wajar, kita akan dapat jawapan sebagai 13/4. Pecahan tak wajar atas lebih besar daripada bawah. Jadi kita lihat ni, atas lebih besar daripada bawah. Jadi yang ini kita panggil dia pecahan tak wajar. Maka kita penuhi kehendak soalan, iaitu kita menukarkan kepada pecahan tak wajar. Baik, yang berikutnya kita akan tukarkan nombor bercampur ni 6/3/10 kepada pecahan tak wajar. Cara dia seperti mana yang sebelum ni, bawah darab depan tambah atas. Jadi 10 darab 6, kita akan dapat 60. Kemudian 60 kita tambahkan dengan 3, kita dapat 63. Maka jawapan dia kita dapat, tukarkan nombor bercampur 6/3/10 ni kepada pecahan tak wajar, kita akan dapat sebagai 63/10. Mudah je. Baik. Subtopik yang berikutnya, kita menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Baik, untuk menukarkan pecahan tak wajar, tengok ni, nombor pecahan tak wajar atas lebih besar daripada bawah. Jadi cara untuk menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, kita mesti bahagi. Jadi 9/4 dalam operasi per ni ialah bahagi. Sekiranya kita tulis balik dalam ayat matematik, 9/4. Jadi bila kita membahagi, mesti 9 berada di dalam, 4 berada di luar. Jadi buat sifir 4, 8, 12. Sekiranya tak ingat sifir, mudah sebab yang ni biasanya mudah sahaja. Jadi 9 berada di antara 4 dan 8. Jadi kita akan guna, minta maaf 9 bagi 4. Jadi 9 berada di antara 8 dan 12. Minta maaf, 9 berada di antara 8 dan 12. Jadi kita akan guna 8. Jadi tolak 8. Kita akan guna 8. Jadi tolak 8. 9 tolak 8, 1. Seterusnya kita kira 8 ni bilangan keberapa? 1, 2. Jadi atas kita letak 2. Maka kita akan tulis jawapan kepada nombor bercampur. Yang 2 ni merupakan nombor bulat, sama dengan 2. Kita pusing bawah, kita ambil 1 ni, baki ni, 1 bahagi 4/4. Maka inilah jawapan akhir dia. Baik. Yang berikutnya,
13/5. Kita akan tukarkan 13/5 ni kepada nombor bercampur. Seperti mana sebelum ni, kita kena bahagi. Jadi 13/5 sekiranya kita tulis dalam ayat matematik, dia akan jadi 13/5. Jadi kita buat menggunakan kaedah bentuk lazim. Jadi 13 di dalam, 5 di luar. Jadi sifar 5, 5, 10, 15, 20. Jangan buat banyak-banyak sebab dah ada dah. Jadi 13 berada di antara 10 dan 15. Jadi kita akan guna 10 tolak 10. Jadi kita kira 10 ni bilangan ke berapa? 1, 2. 10 ni bilangan yang ke 2. Jadi kita tolak macam biasa. 3 tolak sifar 3. 1 tolak 1 sifar. Jadi kita akan tulis nombor bercampur dia. 2 ni kita akan jadi nombor bulat sama dengan 2. Turun bawah, ambil hasil baki ni 3 per. Jadi bahagi 5 per 5 lah. Yang per 5 ni kita tetapkan juga. Jadi ini jawapan dia, 2, 3 per 5. Baik, kita teruskan pada contoh yang subtopik yang berikutnya, iaitu menambah pecahan. Menambah pecahan. Syarat dia mesti pembawah sama. Jadi kita lihat di sini, 5 ni kita panggil dia sebagai pembawah. Manakala yang atas ni 3, 2, 4 ni pengatas. Lebih mudah kita sebut macam tu, supaya kita tahu atas dan bawah. Jadi syarat mesti bawah sama. Syarat mesti bawah sama. Adakah dipenuhi syarat ni? Jadi sekiranya kita tengok pecahan ni, 3/5 tambah 2/5 tambah 4/5. Jadi syarat dipenuhi. Sebab bawah dia 5, 5, 5. Sama. Jadi tak perlu kita samakan. Jadi bila tak perlu kita samakan, kita boleh terus proses menambah. Jadi yang kita nak tambah ni yang atas ni, 3 tambah 2 tambah 4 dapat berapa? Kita akan dapat 9/5. Adakah 9/5 ni jawapan akhir dia? Tak. Sebab 9/5 ni kita dapat dalam bentuk pecahan tak wajar. Ingat tak tadi? Sekiranya kita dapat dalam bentuk pecahan tak wajar, kalau proses yang tadi kita mesti tukarkan kepada nombor bercampur dengan cara membahagi. Jadi membahagi. Jadi 9/5, 9 bahagi 5. Jadi 9 bahagi 5. Jadi kita akan buat sifar 5 lah. 5, 10, 15. Tak perlu buat banyak-banyak. Jadi 9 berada di antara 5 dan 10. Jadi kita akan guna 5 tolak 5. Jadi 5 ni bilangan yang keberapa? Yang pertama. Jadi 9 tolak 5, selesaikan kita dapat 4. Maka kita akan tulis dalam nombor bercampur. 1 ni nombor bulat. Turun bawah, ambil hasil baki ni 4 per. Jadi bahagi 5 ni, bahagi 5 per 5 ni kita tetapkan 1, 4/5. Baik, sebelum kita kenal pasti adakah ini jawapan akhir dia, kita kena cek dulu. Adakah 4/5 ni boleh dipermudahkan? Sekiranya kita lihat tidak boleh dipermudahkan, maka jawapan akhir dia ialah 1, 4/5. Baik, cikgu teruskan kepada contoh yang berikutnya. 2, 3/4 tambah 4 tambah 1/4. Baik, 4 ni merupakan nombor bulat. 4 ni merupakan nombor bulat. Yang ni nombor bercampur, yang ni pecahan wajar. Jadi kita lihat di sini, syarat dia apa? Syarat mesti pembawah sama. Bila kita lihat di sini, 4 ni dia tak ada pecahan di sebelahnya. Jadi sifar lah. Jadi kita lihat yang mana yang ada pecahan sahaja. Yang ada pecahan yang ni lah, 3/4 dan 1/4 ni. Adakah bawah dia sama? Ya, bawah dia sama, 4 dan 4. Maka tak perlu kita samakan pembawah. Jadi kita boleh terus kepada proses yang berikutnya, iaitu menambah, disebabkan bawah dah sama. Jadi bila bawah dah sama, kita boleh tambah. Kalau macam ni, kita kena ingat, nombor bulat mesti ditambahkan dengan nombor bulat, yang atas tambah yang atas. Jadi kita akan tambah nombor bulat dulu. 2 tambah 4.
kita akan dapat 6. Jadi 2 tambah 4 tambah sifar lah. Sini tak ada nilai. 2 tambah 4 tambah sifar, kita dapat 6. Kemudian 3 tambah, disebabkan sebelah 4 ni tak ada pecahan sifar, 3 tambah sifar tambah 1, kita dapat 4. Bawah ni kita tetapkan per 4. Sebab bawah dia dah 4, jadi kita jangan tambah pula bawah ni, salah lah. Jadi kita tetapkan 4. Baik, kita lihat di sini. Nombor bercampur ni kita dapat sebagai 6 4 per 4. Sekiranya 6 4 per 4 ni bukan dalam bentuk yang termudah. Sebab apa? Sebab 4 per 4 ni kita boleh permudahkan lagi. Bagaimana? Dengan cara membahagi. Jadi kita akan bahagikan 4 per 4 ni. Bahagi macam biasa. 4 bahagi 4. Sifar 4. 4, 8, 12. Jadi kita akan guna 4 lah. Jadi sebab ada tolak 4, sifar. Jadi atas dia 1. Sebab bilangan yang pertama adalah sifar 4. Jadi kita kena ingat, hasil bahagi ni yang di atas ni merupakan nombor bulat. Jadi kita akan tambahkan dengan yang sedia ada ni, nombor bulat yang sedia ada ni. Jadi 1 tambahkan dengan 6 ni. Jadi kita akan dapat 7. Baik, sekiranya kita nak ambil bawah ni, baki dia ni, sifar, boleh tak ada masalah. Kita boleh bubuh 7 sifar per 4. Jadi kita kena ingat 7 sifar per 4 masih belum dalam bentuk yang termudah. Sifar per 4 tak ada nilai. Sifar per 4 ni tidak ada nilai. Jadi sekiranya kamu dapat bawah ni sifar, kita boleh terus tulis sebagai 7 sebagai jawapan A. Baik, kita pergi pada contoh yang berikutnya. 2 3 per 10 tambah 3 7 per 10 tambah 4 9 per 10. Kita tengok, adakah syarat dipenuhi? Syarat mesti pembawah sama. Kita tengok pembawah dia 10 10 10. Adakah dipenuhi? Ya, dipenuhi. Pembawah dia dah sama. Bila pembawah dia dah sama, kita boleh terus kepada operasi dia. Kita nak buat apa? Jadi sekarang ni operasi dia ialah menambah. Jadi kita akan tambah. Nombor bulat kita akan tambahkan nombor bulat. 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Kemudian yang atas tambah yang atas, 3 tambah 7 10, 10 tambah 9 19. Manakala yang bawah kita tetapkan per 10. Jadi kita lihat di sini ni 19 per 10. Kita dapat dalam bentuk pecahan tak wajar yang di belakang ni. Jadi belum dalam bentuk yang termudah. Jadi atas besar, bawah kecil. Ingat, kita mesti membahagi. Jadi 19 kita bahagikan dengan 10. Sifar 10 10, 20, 30, 40. Tak perlu buat banyak-banyak. Jadi 19 di sini berada di antara 10 dan 20. Jadi kita ambil yang atas, tolak 10. Maka 10 ni bilangan yang keberapa? Bilangan yang pertama. Kita selesaikan, 9 tolak sifar 9, 1 tolak 1 sifar lah. Jadi kita kena ingat di sini, hasil bahagi ni merupakan nombor bulat. Jadi nombor bulat ni perlu ditambahkan dengan nombor bulat yang sedia ada ni, 1 tambah 9. Jadi kita akan dapat sebagai 10. Dan jangan lupa, disebabkan di sini ada hasil baki ni, jadi kita ambil 9 per bahagi 10 per 10. Baik, kita cek dulu, adakah 10 9 per 10 ni dalam bentuk yang termudah ni, belakang ni, pecahan ni? Ya, sebab tidak boleh dipermudahkan lagi. Maka 10 9 per 10 merupakan jawapan A. Baik, kita pergi pada contoh yang berikutnya. 2 per 3 tambah 1 per 2. Kita lihat, adakah syarat dipenuhi? Syarat dia mesti pembawah sama. Adakah syarat dia dipenuhi? Kita tengok sini, 3 dan 2. Bawah dia tak sama.
bawah dia tidak sama. Jadi syarat dia tidak dipenuhi. Jadi bila tidak dipenuhi, kita mesti samakan pembawah dia. Di sini cikgu akan tunjukkan dua cara. Tapi untuk contoh yang berikutnya, cikgu hanya akan gunakan salah satu daripada cara ni. Baik, cara yang pertama ialah kita boleh buat gandaan. Macam ni ini 2, kita akan buat gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kalau yang 3 ni, kita buat gandaan 3, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Baik, kita lihat di sini, kita cari dalam gandaan 2 dan dalam gandaan 3 ni, CV2 dan dalam CV3 lah senang cakap. Apakah nombor yang sama dalam ni? Di sini cikgu terlepas pandang ni. Cikgu terlepas ni, CV3 salah ni. CV3 salah. Jadi 3, 6, 3 tambah 3, 6 lah. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Jadi apa yang sama dekat sini? Jadi kita lihat 6 dan 6 ni sama. Ada lagi tak yang sama? Ada lagi. 12 dan 12 ni pun sama. Baik, bila kita mencari pembawah ni, kita kena ingat jangan ambil yang nombor itu besar. Ambil yang sama tu kecil. Jadi di sini kita akan ambil 6 ni sebagai pembawah dia, untuk samakan pembawah dia. Jadi kita akan ambil 6 ni. Jadi kita akan ambil 6 ni sebagai pembawah dia. Baik, ini salah satu cara menggunakan kaedah gandaan untuk samakan pembawah dia. Baik, cikgu akan tunjuk cara yang kedua, iaitu kita menggunakan kaedah darab silang. Tapi sebelum kita nak gunakan kaedah darab silang ni, kita kena tengok dulu. Kita lihat di sini, antara 2 dan 3 ni, yang manakah digit nombor yang kecil? 2 kan? 2 lebih kecil daripada 3. Jadi kita ambil 2 ni, kita cek 2 darab berapa dapat 3? Ada tak? Tak ada. Jadi bila tak ada, 2 tidak boleh didarabkan dengan apa-apa pun untuk dapatkan 3. Jadi kita boleh terus proses dia kepada proses mendarab silang. Proses mendarab silang. Jadi 2 darab 3, 3 darab 2. Jadi kita syarat dia apa? Syarat mesti pembawah sama. Jadi kita tulis siap-siap. Kita tulis dulu siap-siap. Jadi kita bila 3 darab 2, kita akan dapat 6. Jadi per 6. Kita tulis per 6 siap-siap. Proses tambah. Jadi tambah. Jadi yang ini pun sama juga. 2 darab 3 pun kita dapat 6. Jadi per 6. Jadi tulis siap-siap dulu. Jadi kita lihat pecahan yang depan ni. Yang ni 3 per 2 ni, yang ni lah. Yang depan ni. Yang ini akan jadi yang belakang ni. Jadi bila 3 darab 2, bawah darab 2, atas pun darab 2. Yang ini pula bawah darab 3, atas pun darab 3. Maka kita akan selesaikan. Jadi 2 darab 2 berapa? 4. Jadi tulis di hadapan ni 4. 1 darab 3, 3. Jadi kita akan tulis di belakang ni 3. Tengok, pembawah dah sama. Pembawah dah sama. 6 dan 6. 6 dan 6. Pembawah dah sama. Jadi bila pembawah dah sama, kita boleh tambah yang atas. Terus kita tambah yang atas. 4 tambah 3 dapat berapa? 7. Jadi bawah kita tidak tambah, kita tetapkan 6 juga. Kita lihat di sini, adakah pecahan ini dalam bentuk yang termudah? Tidak, sebab kita dapat dia dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi pecahan tak wajar bukan dalam bentuk yang termudah. Maka kita kena bahagi. Proses dia kita kena bahagi. Jadi 7 bahagi 6. Nak guna kaedah tolak kemudian jadikan 1 pun boleh, tak ada masalah. Tapi lebih mudah kita terus menggunakan kaedah bahagi. Jadi 7 per 6, 7 bahagi 6. 7 di dalam, 6 di luar. Jadi CV 6 lah. 6, 12, 18. Jadi 7 berada di antara 6 dan 12. Jadi ingat, mesti ambil yang atas. Jadi tolak 6. 7 tolak 6, 1. Jadi 6 ni bilangan yang keberapa? Bilangan yang pertama. Baik. Jadi yang ini bila kita selesaikan, ni kita bahagi. Bahagi.
Jadi hasil bahagi ni, 1 ni, kita tulis 1 sebagai nombor bulat. Kita pusing bawah, ambil 1 di bawah ni, 1 per, jadi bahagi 6 per 6. Dapat 1 per 6. Sebelum kita kenal pasti adakah ini jawapan akhir, kita semak. Adakah pecahan yang di belakang ni dalam bentuk yang termudah? Ya. Tidak boleh dipermudahkan lagi. Bila tidak boleh dipermudahkan lagi, maka 1 per 6 ni merupakan jawapan akhir. Baik, kita teruskan kepada contoh yang berikutnya. Kita tengok ni, bawah dia pun tak sama lagi. Bawah dia pun tidak sama. Ni 2 dengan 6. Kita boleh guna kaedah gandaan. Jadi, seperti mana cikgu cakap sebelum ni, cikgu hanya akan gunakan salah satu kaedah saja. Jadi, di sini cikgu akan gunakan kaedah darab silang. Kaedah darab silang sebenarnya lebih mudah daripada kaedah gandaan. Cuma kita kena semak saja yang bawah tu. Semak saja yang bawah tu. Jadi, kita lihat di sini. Antara 2 dan 6, manakah digit nombor yang paling kecil? 2. 2 lebih kecil daripada 6. Jadi kita cari 2 darab berapa akan dapat 6. Akan dapat yang ini. Ada tak? Ada. Dalam sifir 2. Jadi 2 akan darab dengan 3. Kita akan dapat 6. Kita akan dapat 6 yang ni. Maka kita akan jadikan pembawah dia sebagai 6. Kita akan jadikan pembawah dia sebagai 6. Jadi 2 darab 3, bawah darab 3, atas pun darab 3. Jadi kita tulis siap-siap dulu. Kita jadikan bawah dan 6 siap-siap. Jadi yang depan ni tulis per 6, proses menambah, tambah, kemudian yang belakang ni per 6. Kemudian baru kita ambil yang atas tu. Jadi yang satu ni kita tak buat apa-apa ya. Pada pecahan yang di hadapan ni kita tak buat apa-apa. Senang cakap 6 darab 1, 6 lah. 1 darab 1 pun sah. Tu kita tak buat apa-apa. Jadi kita tulis balik. Akan jadi 1 kat depan ni. Kemudian yang 1 per 3 ni 1 darab 3. Kita akan dapat 3. Adakah syarat dipenuhi? Ya. Setelah kita samakan pembawah dia, syarat dipenuhi. Mesti pembawah sama. Jadi bila syarat dipenuhi, kita boleh terus tambah yang atas ni. 1 tambahkan dengan 3. Maka kita akan dapat 4. Bawah kita tetapkan per 6. Sebelum kita jadikan ini sebagai jawapan akhir, kita kena semak dulu. Adakah 4 per 6 ni dalam bentuk yang termudah? Kita dapati 4 per 6 ni nombor genap dan nombor genap. Jadi dia bukan dalam bentuk yang termudah. Kita cari dalam sifir berapakah ada 4, ada 6. Bila kita selidik, kita dapati dalam sifir 2 ada 4, ada 6. Cikgu buat sifir 2 sini ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi tak perlu buat banyak-banyak sebab kita dah nampak dah. Di sini ada 4, ada 6. Maksudnya boleh dipermudahkan dengan cara membahagi atas dan bawah dengan 2. Sebab sifir 2. Jadi 4 bahagi 2, 6 pun bahagi 2. Mudah sahaja. Kita kira sahaja. Kita kira sahaja. Jadi 4 bahagi 2, bilangan ke berapa? 1, 2. 2 per 6 bahagi 2, bilangan ke berapa? 1, 2, 3 per 3. Jadi jawapan dia 2 per 3. Baik, ini dalam bentuk yang termudah. Baik, satu lagi cara cikgu nak tunjukkan kamu. Bila kita permudahkan ni, bila kita permudahkan yang ni, kita potong-potong. Kita akan guna kaedah potong-potong. Macam mana kita nak buat? Cikgu tunjuk. Macam mana kita nak buat? Kita akan guna kaedah potong-potong. Baik, tadi kita tahu dalam sifir 2 ada 4, ada 6. Jadi bila kita buat sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi dalam sifir 2 ada 4, ada 6. Jadi kita membahagi di kepala. Bila kita permudahkan, kita membahagi di kepala. Jadi kita kira sahaja. Macam ni. Kita dapati 4 ni berada di sini, 6 berada di bawah dia. Jadi 4 ni bilangan yang keberapa dalam sifir 2? Kita kira 1, 2. Jadi kita potong 4 bahagi 2, bahagi di kepala. 4 bahagi 2, 2.
6 ni bilangan keberapa dalam sifir 2? 1, 2, 3. Potong bilangan yang ke 3. Maka jangan tinggal ini sebagai jawapan akhir. Kita boleh potong, tapi jangan letak di sini. Kita mesti tulis sebagai jawapan akhir di bawah dia. Tulis balik 2/3. Baik, contoh yang berikutnya. 7 4/5 tambah 2/3. Jadi kita tengok, adakah pembawah dia sama? Tak sama. Jadi bila tak sama, kita kena samakan. Kita boleh guna kaedah gandaan. Jadi seperti mana cikgu beritahu sebelum ni, cikgu hanya akan gunakan satu kaedah sahaja. Di sini cikgu akan gunakan kaedah darab silang. Jadi untuk guna kaedah darab silang ni, kita kena cek dulu. Baik, antara dua digit nombor ni, 3, 5 dan 3 ni, yang mana lebih kecil? 3 lebih kecil kan? 3 lebih kecil. Jadi kita cek 3 darab berapa akan dapat 5 ni? Ada tak? Tak ada. Jadi 3 tak boleh didarabkan dengan apa-apa pun untuk dapat 5. 3 tambah 2 memanglah 5. Tapi untuk mendarab tidak ada. Jadi bila tidak ada, kita terus guna kaedah darab silang. Jadi darab silang, 3 darab 5, 5 darab 3. Jadi kita kena ingat, bila bawah darab 3, atas pun darab 3. Bawah darab 5, atas pun darab 5. Jadi kita tulis siap-siap dulu. Disebabkan bawah ni kita samakan. Jadi 5 darab 3 ni kita akan dapat 15. Yang pecahan di hadapan ni kita tulis siap-siap dulu. 7, yang ni akan jadi yang depan ni lah. 7 per 5 darab 3 berapa? 15. Operasi tambah. Jadi kemudian yang belakang ni pula 3 per 15. Sebab 5 darab 3, 15. 3 darab 5 pun 15. Jadi kita jadikan pembawah dia 15. Tengok, bawah dia dah sama. Kemudian kita teruskan proses mendarab yang atas ni. 4 darab 3. 4 darab 3 dapat 12. Seterusnya 2 darab 5 dapat 10. Baik, syarat dia sudah dipenuhi. Kita dah samakan pembawah dia. Jadi bila dah sama bawah dia, kita boleh terus tambah lah. Ingat, nak tambah nombor bulat mesti tambah dengan nombor bulat. Jadi 7 ni dia tak ada kawan di sebelah dia ni. Jadi 7 tambah sifar lah. 7 tambah sifar 7. Seterusnya yang atas tambah yang atas. 12 tambah 10, kita dapat 22. 12 tambah 10 kita dapat 22 lah. 12 tambah 10 kita dapat 22. Kemudian bawah kita tidak tambah. Sekian kamu tambah salah, kita tetapkan 15. Baik, adakah 7 22/15 tu dalam bentuk yang termudah? Kita tengok ni, pecahan ni. Tidak, bukan dalam bentuk yang termudah. Yang belakang ni kita dapat pecahan tak wajar. Nombor bercampur, syarat dia gabungan nombor bulat dan pecahan wajar, bukannya gabungan nombor bulat dan pecahan tak wajar. Sebab itu kita kena permudahkan dengan cara membahagi. Jadi 22 kita bahagikan dengan 15. Sifir 15 mudah. Untuk membahagi ni biasanya mudah sahaja. Jangan risau. Jadi kita cari 22 berada di antara 15 dan 30. Jadi kita akan guna tolak 15. Jadi 15 ni bilangan yang pertama. Diselesaikan, tolak macam biasa. Tak boleh pinjam 1. 2 ni akan jadi 12. 12 tolak 5 jadi 7. Kita ingat di sini, hasil bahagi yang di atas ni merupakan nombor bulat. Nombor bulat ni kena tambahkan dengan nombor bulat yang sedia ada ni. Jadi bila kita tambahkan dengan nombor bulat sedia ada, 1 tambahkan dengan 7 ni kita akan dapat 8. Seterusnya pusing bawah ni, kita ambil baki dia 7/15. Jadi kita cek dulu, adakah 7/15 ni dalam bentuk yang termudah? Ya, dalam bentuk yang termudah. Tak boleh kita nak bahagikan dengan apa-apa lagi untuk supaya dipermudahkan, dikecilkan pecahan. Tak boleh lagi. Jadi maka inilah jawapan dia, 87/15. Okey, kita teruskan kepada contoh yang berikutnya. Contoh yang terakhir ya. Di sini kita lihat
menambah 3 pecahan. Tengok, adakah bawah dia syarat sudah dipenuhi? Kita tengok bawah ni 3, 2, 6. Macam mana kita hendak samakan pembawah ni? Macam mana kita nak hendak samakan pembawah ni? Baik, cara dia, kamu boleh guna kaedah gandaan, tapi di sini cikgu tak guna kaedah gandaan. Cikgu menggunakan kaedah darab silang. Jadi senang, jadi sebabkan bawah ni ada 3 bawah ni, 3 pembawah dia. Jadi kita akan darab dengan salah satu tu. Kita akan darab sepasang dulu. Jadi kita lihat di sini. Jangan darab dengan nombor yang besar dahulu. Kita darab 2 digit nombor yang kecil. Jadi kita lihat di sini, antara 3, 2 dan 6 ni, antara 3, 2 dan 6 ni, 2 digit yang terkecil ni ialah 3 dan 2. Jadi cuba kita darab 3 dengan 2 dulu. 3 darab 2, 2 darab 3. Jadi 3 darab 2 kita akan dapat 6. 2 darab 3 pun kita akan dapat 6. Maka yang sebelah ni pun dah memang 6. Jadi kita boleh jadikan pembawah dia sebagai 6. Nampak tak? Lebih mudah kan? Kita jadikan bawah dia sebagai 6. Bila kita jadikan pembawah dia sebagai 6, kita kena letakkan hasil darab itu berapa. Kalau macam ni, kita letakkan. Sebab kita dapati kita boleh darabkan dengan, kalau contohnya 3 darab 2 dapat 6, 2 darab 3 pun dapat 6. Jadi 3 darab 2. Yang ini pula 2 darab 3. Tetapi yang ini kita tak buat apa-apa, sebab dah memang 6. Seterusnya kita letak dulu siap-siap. Jadi yang depan ni, pecahan yang depan ni, cikgu akan letak depan ni ya. Kita letak siap-siap. Jadi yang ni nombor bulat ni jangan tinggal lah. Letak dulu siap-siap. 4 per 3 darab 2, 6. Operasi tambah. Kemudian yang ni pula pecahan ni. Yang ni kalau letak tengah. Jadi 2 darab 3, 6 pun sama juga. Sebab kita nak jadikan pembawah dan 6 pun operasi tambah juga. Seterusnya yang belakang ni last kali ni, 2 ni jangan tinggal pula. Letak 2. Jadi yang ni pecahan ni akan berada di sini ya. Per 6. Sebab yang belakang ni kita tak buat apa-apa, sebab dah memang 6. Jadi kita selesaikan. Tengok bawah ni darab 2, atas ni pun darab 2. Jadi 1 darab 2, 2 di sini. Bawah ni darab 3, maka atas ni pun darab 3. Jadi 1 darab 3, terletak di sini 3. Yang di belakang ni kita tak buat apa-apa, sebab dah memang 6. Jadi kita terus letak saja 5. Tengok, adakah syarat dipenuhi? Ya, sebab bawah kita dah jadikan 6. Yang atas kita kena ikut berapakah hasil darab yang di bawah tu untuk kita mendarab. Jadi bila bawah dah sama, kita boleh teruskan kepada proses yang berikutnya, iaitu kita menambah lah. Terus proses yang berikutnya iaitu kita menambah. Jadi kita lihat di sini, bawah dia dah 6. Jadi nombor bulat tambah nombor bulat, yang atas tambah yang atas. Jadi 4 tambah sifar kat sini tak ada, tambah 2. Kita dapat berapa? 4 tambah 2 kita dapat 6. Jadi yang atas tambah yang atas, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, kita dapat 10. Yang bawah ni kita letakkan 10 per 6. Jadi 10 per 6. 6, 10 per 6. Adakah dalam bentuk yang termudah? Tidak. Jadi 10 per 6 ni kita kena bahagi. Buatlah bahagi dekat mana pun, terpulang. Jadi buatlah bahagi di mana pun. Jadi 10 bahagikan dengan 6. Sifar 6 lah. 6, 12. Ini mudah jadi sini. Kita dah dapat dah. 10 berada di antara 6 dan 12. Jadi kita akan guna 6. Tolak 6. 6 ni bilangan yang keberapa? Bilangan yang pertama. 10 tolak 6 macam biasa. Pinjam 10, 6 dapat 4. Jadi jangan lupa, hasil bahagi ni ialah merupakan nombor bulat. Kita kena tambahkan dengan nombor bulat yang sedia ada ni. Jadi 1 tambahkan dengan 6, kita akan dapat 7. Maka hasil bahagi ni, baki yang di bawah ni,
Kita letak di atas ni 4. Jadi bahagi 6 per 6 lah. Baik, 7 4 per 6. Adakah dalam bentuk yang termudah? Kita kena cek dulu. Tidak. 7 4 per 6 ni, 4 per 6 ni belum lagi dalam bentuk yang termudah. Sebab atas nombor genap, bawah pun nombor genap. Dia trik dia, kalau atas nombor genap, bawah nombor genap, garanti boleh dibahagikan dengan 2. Baik, di sini cikgu nak tunjukkan kamu. Kita guna kaedah potong-potong. Jadi kita cari dalam sifir mana ada 4 ada 6. Dalam sifir 2 kan. Jadi bila kita buat sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi tak perlu banyak-banyak sebab kita dah nampak dah tu. Ada 4, ada 6 kat situ. 4 di sini, 6 di sini. Jadi kita bahagi di kepala. Bahagi di kepala. 4 bahagi 2. Kira 4 ni bilangan keberapa dalam sifir 2? 1, 2. Tulis 2. Kemudian potong 6 bahagi 2. 6 ni bilangan keberapa dalam sifir 2? 1, 2, 3. Jadi tulis 3. Baik. Sekiranya kamu buat macam ni, dia tidak kira sebagai jawapan akhir. Maka kita kena tulis semula jawapan akhir sebagai 7, 2 per 3.